الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita sedang bincangkan mengenai solat berjemaah, hubungan antara imam dan makmum. Dan hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dan kita telah sampai ke muka surat apa ya? 34. Kita sedang menggunakan kitab Fiqh Sunnah, ya. Jadi para siapa yang ada kitab tersebut, saya dah cek dengan Muslim Media lah. Jadi boleh pergi ke kedai Muslim Media atau kedai buku Haji Hashim untuk mendapatkan kitab ini, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan beberapa perkara, antara lain hubungan antara imam dan makmum, di mana seseorang yang telah mendirikan solat berjemaah kemudian dia pulang ke rumah, dia boleh menjadi imam sekali lagi solat berjemaah, yang telah kita kupaskan pertemuan kita yang lalu. Kita juga telah kupaskan apabila seseorang itu telah habis solatnya, sebaiknya dia pandang ke arah kanan atau pandang ke arah kiri atau pandang kepada jemaah, ya, bagi seorang imam. Kita juga telah kupaskan pada pertemuan kita yang lalu di mana tidak digalakkan, yakni dimakruhkan kalau imam itu tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Jadi sebaiknya lah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, walaupun kadang-kadang kita nak memberi penghormatan kepada imam dan sebagainya, janganlah sejadah imam itu terlalu tinggi, terlalu berlapis-lapis, sifatnya berlapis tinggi macam itu, ya. Jadi biarlah dia dengan kadar biasa saja, ada sejadah, alhamdulillah, dan juga tidak digalakkan imam itu tempat yang elevated, kecuali dengan tujuan untuk belajar, untuk mengajar para jemaah, mendirikan solat dan sebagainya, maka boleh imam berdiri atas platform atau di atas pentas, insya-Allah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita meneruskan pengajian kita dalam perbincangan seterusnya, wujudnya tirai yang memisahkan antara imam dengan makmum. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang itu mendirikan solat, kemudian ada tirai antara imam dengan makmum. Tirai itu macam mana? Tirai itu sama ada langsing ataupun ada tembok. Sebagai contoh, kat bilik darjah kita ini, imam ke depan, kemudian jemaah tempat belakang, sedangkan ada tembok. Macam mana? Baik, kita kupaskan. Seseorang dibolehkan bermakmum kepada imam sekalipun di antara keduanya itu dipisahkan oleh tirai, dengan syarat dia dapat mengetahui gerak-geri imam atau dengan syarat dapat mendengar suaranya imam. Imam Bukhari menerangkan bahawasanya Al-Hasan pernah mengatakan, kamu tetap dibolehkan mengerjakan solat meskipun jarak di antara dirimu dengan imam dipisahkan oleh sungai, ya. Abu Mijlas berkata, seseorang dibolehkan bermakmum kepada imam sekalipun di antara makmum dengan imam dipisahkan dengan jalan atau dinding, selagi mana makmum masih lagi boleh mendengar takbir atau ihram yang dibaca oleh imam. Pada perbahasan sebelum ini kita telah dihuraikan mengenai tata cara solat Nabi SAW, di mana para sahabat bermakmum kepada baginda, sedangkan baginda berada dalam bilik tidur rumahnya. Jadi di sini akan kita lihat apa hukum kalau seseorang itu mendirikan solat, katakan imam berada di depan, kemudian adanya tembok, kemudian kita mendirikan solat di belakang, diperbolehkan. Bahkan kalau kita lihat masjid-masjid kita hari ini, imam berada di dewan solat, kemudian kaum muslimat berada di kawasan muslimah. Ya, kawasan muslimah kadang-kadang berada di bilik auditorium ke bilik gajah. Sah ke tidak solat kita? Sah, insya-Allah. Kalau untuk solat Jumaat, kadang-kadang ketika sebelum musim Covid, ya, untuk masjid-masjid yang besar,
imam berada di bawah, kemudian dibuka semua bilik-bilik darjah, bilik kalau ada kat sekolah, kat masjid tu ada kindergarten dan sebagainya, semua digunakan. Boleh ke tidak? Jawapannya diperbolehkan. Cuma dalam perkara ini, sebagai ulama, sebagai contoh pendapat dalam mazhab Syafi'i, mengatakan kalaulah kita nak adakan tembok atau sebagainya, sebaiknya kita perlu ada pintu. Jadi maksudnya pintu tu istilahnya boleh kita jemaah kat belakang tu boleh masuk ke dalam dewan solat. Kita tahulah pergerakan makmum. Jadi kita kena ada pintu, jangan tak ada pintu. Jadi katakan contohlah ya, kalaulah katakan kat bilik darjah ini imam diri depan. Okey, imam diri depan, sini muslimin, sana muslimat. Contoh, sah ke tidak? Ini ada apa namanya? Ada tembok. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan sebaiknya kat depan itu kita kena buka openings. Jadi kat depan tu ada openings, kemudian kat belakang tu jemaah sudah daripada belakang diperbolehkan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau kita lihat mana openings-nya, contohlah ya, kat depan sana imam, kemudian jemaah lelaki di sini. Kemudian openingnya itu katakan kat pilar yang terakhir sini. Jadi ada pendapat mengatakan kalau sebelah sana tu dia tak boleh, jemaah tak boleh pergi sampai ke depan. Dia nak after the opening. Itu hanya pendapat, tetapi sebenarnya diperbolehkan. Ya, sebenarnya diperbolehkan. Jadi kita kena berlapang dada dalam perkara ini. Ada yang pendapat-pendapat yang berbeza kerana sebahagian jemaah tu kalau dia ikut betul-betul ikut sebahagian pendapat memandangkan openingnya di sana, maka kita tak boleh saf tak boleh ke depan. Pasal openingnya, pintunya hanya di sini. Jadi jemaah kat bilik sebelah hanya boleh mula selepas pintu atau selepas opening. Tetapi sebenarnya diperbolehkan seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Begitu juga penulis mengatakan walaupun ada sungai dan sebagainya, nescaya kalau contohlah ya, sebelum musim COVID dahulu, ketika solat hari raya katakan, solat hari raya ramai jemaah, ya, kita nak imaginekan masjid mana? Ya? Masjid Sultan. Okey lah, kita Masjid Sultan. Masjid Sultan yang masjidnya pandang ke arah kiblat lah. Jemaah sampai kat belakang. Okey, kemudian dah penuh dah. Jemaah sampai kat luar. Terus sampai ke lorong Masjid Sultan, di lorong apa namanya pasar dia. Yang kiri kanan ada kedai Turki tu. Lorong sampai terus. Kemudian masuk apa orang lagi selepas tu? Yang kat situ ada kedai makan Melayu tu. Nasi Padang. Kan hari bukan? Bukan sampai nanti jauh lah. Bukan ni yang minat itu ada sampai yang lorong sana. Kemudian kat situ ada kedai makan. Terus sampai tempat melayani kaunsel ni terus katakan jemaah penuh. Kemudian dah penuh macam itu. Jadi macam mana? Sampai kat beach road. Road tu betul, ikan dalam terus sampai kat beach road. Jadi contohlah ini hari keramaian yang besar dan ramai jemaah. Beach road tu ada kereta. Belakang beach road, lepas beach road tu apa? Hotel Plaza. Sampai ke Hotel Plaza jemaah sambung. Boleh ke tidak? Di sini kan ada beach road tengah-tengah tu. Jawapannya diperbolehkan. Katakan di Masjid Darul Ghufran. Masjid Darul Ghufran kita tahu masjid pandang ke arah kiblat. Dulu kat belakang situ ada tapak lah. Ada tanah, ada apa pandangan. Sekarang dah bina rumah. Jadi kemudian lepas itu Avenue 5 tu, kemudian sebelah pergi kat interchange area, jemaah solat diperbolehkan. Walaupun ada road in between. Jadi kita dapat memahami, alhamdulillah, walaupun ada sungai in between. Kat Singapura mana kawasan ada sungai? Singapura tak ada sungai, yang longkang. Contohlah masjid kat sini, kemudian longkang besar atau sungai, kemudian cross over jemaah semua diperbolehkan. Kalau kat depan sudah kedua lah. Jadi kita memahami. Alhamdulillah. Persoalan. Tapi kalau orang yang dia dalam rumah, persoalan. Tulis perbincangan. Ustaz, Masjid Darul Ghufran tu, Masjid Darul Ghufran kita tahu kan? Sama ada Masjid Darul Ghufran ke Masjid Darul Aman. Masjid Darul Aman.
Okey, kemudian pandang arah kiblat. Alhamdulillah, masjid dah penuh. Belakang Masjid Darul Aman ada rumah lagi tak? Yunus View tak ada, bukan ada belakang. Okay, Masjid Darul Ghufran lah. Darul Ghufran kat belakang tu kan dah buat BTO. Saya dapat rumah betul-betul kat belakang masjid. Imam solat penuh. Boleh tak saya solat situ? Jadi di sini itu perbincangan yang dibincangkan oleh Khairat Ulama di Mekah, Masjidil Haram. Okay. Kalau kita tengok Masjidil Haram, kat Masjidil Haram tu belakangnya hotel apa tu? Oberoi. Yang sebelum tower tu lah, sebelum clock tower tu kan dulu yang kat depan situ. Bahkan kalau kita lihat kat situ, tingkat 2 atau tingkat atas tu dia buat dewan solat. Ben Daud atas dia tu lah. Jadi dia buat dewan solat. Boleh tak solat di situ? Jadi kita lihat di sini. Kalau ketika dalam hal sedemikian, masjid penuh. Kalau masjid penuh, orang sampai berlimpah, sampai kat luar, sampai kat 1 kilometer jemaah. Jadi orang yang kat atas tu, bahkan kalau dia letak kat atas, sama juga seolah-olah dia tu ada tingkat 3, tingkat 4 masjid. Maka diperbolehkan solat kat situ. Dengan syarat ketika masjid penuh. Akan tetapi ketika masjid kosong kat tempat tower semua memang ada kosong lagi, kita tak boleh solat kat masjid tempat hotel tu kemudian ikut imam. Tak boleh. Kalau kita gunakan kaedah sedemikian, kat belakang ni Teluk Indah. Para penduduk kondominium kat belakang ni, imam solat maghrib, aku solat kat rumah saudara Allah. Jadi kita kena lihat bagaimana keadaan. Tapi kalau penuh keadaannya, turun kat bawah pun memang penuh, dia nak turun sama juga. Katakan blok berapa tu depan masjid, dia turun boleh solat. Kalau masjid dah penuh, dia turun bawah, dia boleh solat di bawah blok ni tadi, void deck tadi, ikut imam. Contoh apa yang berlaku di Masjid Darul Makmur. Darul Makmur atas bukit. Kemudian ada flag. Ketika solat Jumaat, kalau ketika solat air raya, sampai kat road semua penuh solat. Jadi mereka yang tunaikan solat di atas di jalan raya kat road kapak sana, dengan yang tunaikan solat di bawah blok, betul-betul di belakang masjid, semua diperbolehkan. Kalau kita lihat bahkan ada yang tunaikan solat tingkat 2. Bukan kat sekolah tu tak penuh, tingkat 1 void deck tak penuh, dia pergi tingkat 2 punya koridor, tunaikan solat. Diperbolehkan. Kerana saf terus dan memang penuh. Kalau tak penuh tak boleh. Ya. Demikian. Ustaz, saya tinggal di Masjid Darul Ghufran. Belakang Masjid Darul Ghufran BTO tu, masjid penuh solat Jumaat. Boleh tak saya solat kat rumah? Buka tingkat nampak jemaah kat bawah. Macam mana? Kalau dia turun bawah dah tak ada penuh, tak ada space. Ini contohlah. Kalau turun bawah ada space, turun bawah tunaikan solat. Turun bawah tak ada space, dia tunaikan solat, tapi tak ada solat sendiri. Jadi solat beramai-ramai ikut imam. Jangan abuse ya. Tak boleh abuse. Kalau betul-betul dalam keadaan, jadi kaedah ni sama juga yang mereka tinggal betul-betul belakang masjid tu dengan yang berada di Hotel Oberoi di Masjidil Haram. Ada demikian kami pada jemaah. Ya. Tapi pastikan saf berterusan, penuh dan sebagainya. Kalau saf terputus ataupun tidak berterusan atau memang masjid masih kosong, turun bawah tunaikan solat. Ini penting. Kenapa? Kalau ini saya lihat kadang-kadang ya pada jemaah ketika di Madinah, mereka yang pernah pergi umrah atau haji, para jemaah ni datang masjid masih kosong. Dia datang terus ditunaikan solat di luar masjid. Itu tak wajar lah. Sebab sebenarnya dia masuk masjid dia kosong. Jadi staf masjid tu, yang staf orang tersebut yang terakhir dengan staf yang kat luar masjid jauh. Sah ke tidak? Kalau memang dia boleh nampak, sah. Tetapi makruh. Afdalnya dia masuk ke dalam masjid, ikutkan, rapatkan saf. Kalau di luar masjid itu, sama hukumnya seperti mana dikatakan tadi. Ya? Jadi persoalan, Ustaz, kalau kat Masjid Sultan tu, jemaah tunaikan solat Jumaat kat dalam Masjid Sultan, kemudian ada pula jemaah tunaikan di luar Masjid Sultan.
Dia buat sah sendiri. Sah ke tidak? Faham tak? Majlis Islam penuh. Kemudian dia tak boleh tunai, kota dah penuh lah. Dia tunaikan salat kat luar. Sah ke tidak? Dari segi hukum, kalau dia tahu pergerakan imam memang nampak makmum terakhir tu sah. Ya? Cuma ada masalah-masalah sampingan yang lain lah. Ikut apa, trace together, tak trace together tu perkara yang lain. Kita kena bincangkan mungkin hukum je. Ya? Tapi Masjid Sultan yang ada auditorium dia tu yang sebelahnya. Kenapa? Auditorium. Kalau solat kat situ kan? Kalau bangunan sebelah tu solat kat auditorium, dia nampak ke imam? Tak nampak. Tak nampak imam? Pakai itu tak? Pakai TV. Pakai TV. Ini perbincangan yang lain pula. Sebab dia punya skrin tepi tu dia tak besar. Ya? Imam itu dia harus berkumpulan. Muslimat solat di mana? Tingkat atas kan? Kalau ketika solat tarawih penuh tu kan? Mereka solat tarawih bukan solat atas kan? Atas lelaki semua penuh. Tak, kalau main tarawih main biasa kat atas. Kalau main Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat dia kat bahagian bawah yang auditorium di bawah. Auditorium yang bagian bawah tu lah. Kalau memang atas tu penuh, memang daripada bawah tu boleh nampak jemaah. Jemaah tu tak nampak. Sebab dia tak buka skrin dia tak buka. Tak nampak jemaah. Dia TikTok tak nampak jemaah. Untuk orang masuk. Pintu kat depan dia betul kat belakang. Jadi dia ikut pada skrin aja. Jadi kita kena lihat lah. Yang penting pertama sekali jemaah perlu berada di belakang imam. Jemaah tak boleh ke depan imam lah kan. Itu pertama. Kedua, jemaah perlu tahu pergerakan imam. Sebaiknya kalau dapat lihat makmum yang terakhir. Nampak sebahagian makmum atau sebagainya, nampak makmum Allahu Akbar. Dia dapat bergerakan. Kita tidak boleh setakat mengikut TV. Ya. Kalau kita sebenarnya ikut TV, ada TV tu, sebenarnya yang lebih penting bukan TV-nya. Kita tahu pergerakan imam sebagai contoh dari segi mikrofonnya. Bukan dengan TV-nya dia. Jadi makmum tu Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jadi sama juga masjid-masjid yang lain, kalau kita katakan jemaah muslimat kadang-kadang tingkat 3 ke tingkat 4 ke one corner, memang tak akan nampak imam. Betul tak? Tapi dengar pergerakan. Jadi pentingnya dapat dengar pergerakan live tersebut. Bukan dengan TV. Sebab kalau kita dah ikut TV tadi, itu yang ada sebenarnya soalan-soalan ni dah semakin berleluasa. Seringkali ditanya, Ustaz, ada yang bertanya saya nak ikut solat tarawih ikut Mekah boleh tak? Jadi solat Jumaat tak ada kota kan, pasti tak dapat kota. Saya nak solat Jumaat, kalau dia ikut masjid kat depan satu cerita. Saya nak ikut masjid yang Asyakirin lah kat Jurong. Awak tinggal mana? Saya tinggal 10 minit. Macam mana tahu? Ni live Facebook buka. Jadi awak pandang kiblat mana, dia pandang kiblat mana, tak boleh lah ya. Jadi kita kena tengok. Jadi kita, sebab tu dia bukan masalah TV ni tadi. Kalau kita tengok empat tu, kita tahu pergerakan imam, dapat dengar suara imam. Tak tengok TV tak tahu, pasal TV ni bukan syarat. TV untuk dapat tengok khatib atau sebagainya, okey lah. Tapi bukan kita ikut TV ni tadi. Kita ikut pergerakan imam. Kalau TV tiba-tiba ter-off atau ter-pause, imam masih rukuk TV. Tapi sami Allahu liman hamidah. Nak ikut TV ke nak ikut suara? Nak ikut suara, ya. Demikian para jemaah, wujudnya tirai, maka kita mengetahui diperbolehkan walaupun kalau ada tirai. Contoh yang lain, kalau kita berada di rumah, kita buat majlis kenduri, kemudian Tok Kiai, Tok Imam solat berada di living room, dah penuh, kemudian jemaah muslimat berada di bilik sebelah, boleh jadi makmum. Betul kan? Kadang-kadang kita duduk, biarlah mereka solat, mereka jadi imam. Kita tak ada space kalau. Space ada kat luar, tapi kat bilik ada space. Boleh ikut jadi imam, boleh ikut menjadi makmum. Ya? Wallahu a'lam. Baik. V. Tahu ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai V. Baik.
bermakmum kepada seseorang yang ketinggalan syarat atau rukun solat. Baik. Persoalan seterusnya adalah kalau kita ini jadi makmum, ikut imam. Imam tertinggal salah satu rukun solat atau salah satu syarat sah solat. Tertinggal rukun solat berarti contoh ya, imam lepas Fatihah terus imam sujud. Imam tak rukuk, tak iktidal. Rukuk dan iktidal adalah rukun. Maka kalau imam tinggalkan dengan sengaja, batal. Imam tinggalkan tak sengaja, tak batal. Tapi apa nak buat? Lepas Fatihah terus sujud, jarang berkurang. Tapi katakan lepas iktidal, rukuknya sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar, sujud. Ketika sujud, ini sujud pertama ke sujud kedua imam lupa pula. Jadi dia baru sujud sekali. Terus imam Allahu akbar, bangun. Pak imam kita baru sujud satu kali. Apa makmum nak buat? Ini penting. Ya? Subhanallah. Okeylah. Kita kat belakang. Subhanallah. Imam apa yang subhanallah ni? Subhanallah. Jadi masalah. Kalau imam dia tahu aku salah. Kalau imam tahu dia salah, dia tadi sujud pertama terus Allahu akbar berdiri, subhanallah. Terus dia kena duduk. Berarti lepas sujud dia kena duduk antara dua sujud, dia kena terus duduk kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, makmum nak buat apa? Nak ikut imam atau tak ikut imam? Nak ikut imam salah. Ini penting. Makmum tak boleh ikut imam kalau salah. Ya, sama ada makmum nak stay dulu ataupun nak mufarakah, itu kemudian nanti kita bicarakan. Makmum tidak boleh mengikut imam kalau salah. Macam mana kalau itu salah satu rukun? Kalau imam tertinggal salah satu syarat sah solat. Syarat sah berarti wuduk imam batal. Apa nak kena buat? Kalau imam sedang solat, wuduknya batal, dia kena setidak-tidaknya dia beritahu jemaah kat belakang atau inform jemaah yang kat belakang itu tarik dia ke depan, gantikan dia imam. Imam terus boleh keluar dari solat. Pasal dah terbatal wuduk, dia tak boleh tinggalkan sajalah. Tak ada makmum, tak ada imam pula nanti kan. Dia kena beritahu jemaah yang kat belakang. Sebab tu penting yang belakang imam tu, Pak Bilal semua nak kena tahulah. Tahu apa nak buat kalau imam terbatal wuduk. Jadi itu kalau dalam keadaan imam terbatal wuduk berarti hilang salah satu syarat solat atau tertinggal rukun solat. Jadi itulah perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Kalau tertinggal syarat sah solat dengan sengaja batal. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Syarat sah solat ada berapa? 5. Apa syarat sah solat? Syarat sah solat suci badan dan pakaian daripada segala jenis najis. Tempat, badan dan pakaian. Syarat sah solat yang kedua, suci diri daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat sah solat ketiga, tutup aurat. Syarat sah solat yang keempat, telah masuk waktu. Syarat sah solat yang kelima, pandang ke arah kiblat. Ini 5 syarat sah solat lah. Kalau dia terbatal wuduk, berarti dah hilang syarat sah solat. Salah satu dari syarat sah solat. Katakan yang tertinggal yang silap ni itu adalah tutup aurat. Tutup aurat berarti kita solat wajib tutup aurat. Sedang solat, Pak Imam kain dia melorot. Batal tak? Batal. Dia kalau sengaja batal. Tapi tak sengaja melorot. Kalau tak sengaja, kita tengok 2 senario. Dia kalau biarkan, alang-alang dah jatuh, aku boleh buat tak sengaja. Batal. Tapi kalau dia tak sengaja melorot kain dia, terus cepat-cepat dia angkat. Walaupun terdedah tadi beberapa ketika, beberapa second, beberapa saat, tak batal. Cepat-cepat dia tutup. Pak Imam sedang solat, kain tak melorot.
Tapi ketika dia rukuk, krek, koyak. Jadi koyak ni macam mana? Terdedah atau dia terdedah. Jadi dia nak kena pakai apa sekarang? Contohlah, kalau dia tu nampak kebetulan ada kain, ambil kain kau. Kalau kebetulan ada sejadah, ambil sejadah, kau pakai punya kain samping. Pak Imam kita kesal pula tiba-tiba sejadah dia pakai. Dia tahu koyak. Koyak ni koyak yang besar lah. Koyak yang kecil, lubang yang kecil tak ada masalah. Kain kita ni sebenarnya, kalau kita pakai magnifying glass, ada lubang kecil, setiap kain lubang itu semua tak pakai. Maksudnya daripada jauh nampak tertutup lagi. Walaupun ada lubang yang kecil. Atau kain, dia pakai seluar, dah basuh dah lusuh, ada lubang kecil kat belakang. Dimaafkan. Ya, perkara-perkara tersebut dimaafkan. Tapi kita sedang bincangkan koyak rabak. Kalau menurut saya demikian, hanya cepat-cepat ambil kain ke, kalau kat rumah ada tawul, ambil tawul. Kalau kita solat jemaah kat rumah, suami sedang rukuk ke sujud, berak dia terkoyak tadi, apa nak buat? Okay. Ada selimut, ambil selimut, ikat balut. Allah Allah. Kenapa suami aku balut selimut pula? Ada sebab lah, tak apa diperbolehkan. Ya, contoh. Begitu juga isteri, kalau sedang solat atas sebab-sebab tertentu, telekung dia terjatuh ke, habis macam mana? Ada langsir, tarik langsir, tutup. Diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bermakmum kepada seseorang yang tertinggal syarat atau rukun solat. Syarat dan rukun solat ni kalau tertinggal dengan sengaja, batal. Saya pernah sebutkan, apa perbezaan antara syarat sah solat dengan rukun solat? Kalau tertinggal, batal. Kalau sengaja tak sempurnakan, tak sah. Apa maksud syarat sah solat dan rukun solat? Syarat sah solat adalah perkara-perkara yang mesti kita sempurnakan sebelum kita mulakan solat. Itu syarat sah solat. Rukun solat adalah perkara-perkara yang mesti kita lakukan ketika solat. Rukun solat. Sebab itu kita lihat. Confuse Ustaz, apa maksud syarat sah, apa rukun? Syarat sah solat perkara-perkara sebelum mulakan solat. Contohnya 5 perkara ini. Pastikan suci pakaian, tempat, tubuh badan daripada najis. Itu pun solat. Pastikan suci. Yang kedua, tutup aurat. Belum mula solat, tutup aurat. Ketiga, berwuduk. Belum mula solat, berwuduk. Okay. Keempat, telah masuk waktu. Okey, dah masuk waktu. Okey, belum mula solat. Kelima, pandang ke arah kiblat. Ini semua perkara-perkara yang belum mula solat mesti kita lakukan. Kalau rukun pula, perkara-perkara yang mesti lakukan ketika solat. Contohnya, takbiratul ihram. Perkara-perkara solat. Berdiri bagi mereka yang mampu, membaca suratul Fatihah, rukuk beserta tumakninah, iktidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah. Kan? Ini semua perkara-perkara ketika solat. Jadi kita dapat tahu apa perbezaan antara syarat sah solat dengan rukun solat. Syarat sah solat perkara-perkara yang mesti dilakukan sebelum solat dimulakan, dan rukun solat perkara-perkara yang mesti dilakukan ketika solat dilaksanakan. Baik, senarionya adalah imam tertinggal salah satu rukun. Sah hukumnya bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun dengan syarat makmum menyempurnakan selepas berakhirnya solat dan tidak menyedari bahawasanya syarat dan rukun yang tertinggal oleh imam. Okey, baik. Imam tertinggal rukun tadi, rukun solat atau syarat sah solat, ada beberapa senario. Senario pertama yang dibawakan oleh penulis adalah imam tertinggal. Makmum tak tahu imam tertinggal. Kalau makmum tak tahu, contohlah ya, senario tadi, sujud satu kali. Lepas sujud satu kali, patut duduk antara dua sujud. Tapi lepas sujud satu kali, imam Allahu Akbar. Makmum kat belakang, semua pun khayal. Allahu Akbar. Tak ada satu pun nak tegur imam subhanallah. Semua khayal. Sah. Kalau tak sengaja,
sah. Cuma ketika memandangkan kalau dia tak sengaja, dia tak tahu, dah lah sah lah, tak ada orang tahu. Cuma kalau sekiranya kemudian lepas sujud tadi dah dia terus berdiri, dah pergi rakaat berikutnya, kemudian ketika rakaat berikutnya tadi, ketika sujud baru dia tak sadar, ada dua sujud tadi satu sujud. Okey, apa nak buat? Perasan, faham tak? Tadi satu sujud ikut, tiba-tiba rakaat yang berikutnya ada dua sujud, baru dia terperasan, tersentak, ada dua sujud. Tadi satu sujud, berarti rakaat tadi tak sah. Pasal dia buat satu sujud. Memandangkan rakaat tadi tak sah, yang sujud ni, this whole rakaat tak sah, dia kena continue balik, gantikan apa yang tertinggal. Jadi rakaat tadi kita tak dikira, sekarang sujud, lepas tu berdiri, sempurnakan sujud. Ini kalau misalnya tengah sujud, yang ni sujud dua kali, baru dikira rakaat pertama. Rakaat pertama tadi tak kira. Kalau rakaat pertama tadi kira, ni kira rakaat kedua. Memandangkan rakaat pertama tadi tak sempurna, sujud hanya sekali, tu tak pakai, ini kira rakaat pertama. Selepas sujud dua kali, berdiri semula untuk rakaat kedua. Ini kalau ketika imam lakukan silap tadi, dia pun tak perasan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Mereka itu mengajar solat sebagai imam kepadamu. Nabi menjelaskan, jika mereka benar, itu adalah keuntungan bagimu dan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, jika mereka tersalah, maka pahalamu tetap untukmu, sedangkan kesalahan itu dibebankan ke atas diri mereka sendiri. Jadi maksudnya, kalau sekiranya kita solat berjemaah, katakan atas sebab-sebab tertentu imam tersilap sebahagian perkara, kita tak tahu, solat kita sah. Jadi imam tu perlu pastikan dia tahu hukum dan sebagainya. Ya, kalau imam salah, kita tak perasan, kita dapat pahala. Yang salah ditanggung oleh imam tadi. Dari sahabat katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-imamu dhamin, fa in ahsan falahu wa lahu, wa in asa' fa'alaihi ya'ni wala alaihi. Maksudnya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan. Jika apa yang dilakukannya itu betul, maka keuntungannya, pahalanya ada baginya dan bagi para makmum. Tetapi jika dia tersalah, yang imam salah, maka kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab imam itu. Dengan arti kata lain, tidak dibebankan ke atas makmum. Makmum solat sah. Ya. Jadi sebab tu saya sering katakan, kalau ketika kita jadi makmum tu, tak perlu kita nak cari-cari kesalahan imam. Imam dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau sempurna, sempurnalah. Kalau ada silap dan salah imam bagus. Tak perlu kita ketika nak solat, kita tunggu cari imam ni dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alamak imam, kurang satu harakat. Tak perlulah. Jangan cari-cari imam. Setiap kali baca satu per satu dia cari. Jangan. Imam tahu apa yang dia lakukan. Imam baca zal ni keluar lidah ke tak baca keluar lidah. Makhraj dia. Zal ke disebut ke zal. Jadi jangan. Imam dia bertanggungjawab apa yang dilakukan. Mungkin disebut kita tak salah, kita yang salah dengar, mikrofon mungkin tak clear atau sebagainya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengajarkan solat sebagai imam kepada orang ramai. Padahal ketika itu beliau sedang junub. Dia tidak menyedari perkara tersebut. Selepas disedarinya, dia mengulangi solatnya. Manakala makmum tidak mengulangi solat mereka. Contohlah, kalau kat Singapura apa berlaku ya.
Imam tiba-tiba dah solat, dah baca ayat surah rakaat pertama baca surah Yasin, masya-Allah. Rakaat kedua baca surah Waqiah, masya-Allah. Dah berdiri 45 minit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa tadi nak mandi hadas. Habis apa nak buat? Imam nak kata, okey para jemaah, saya mohon maaf saya lupa mandi hadas. Mari kita solat lagi sekali. Dah 45 minit dah. Solat tarawih 20 rakaat dah. Baru imam pun nak cakap macam ni. Apa nak buat? Kalau dalam hal sedemikian, tutup mulut. Jangan beritahu. Makmum selesai solatnya. Terus kita, atau contoh dia kata, alamak, aku lupa nak berwuduk. Makmum sah solatnya. Imam yang salah. Ya, tu. Jadi, sebab itu kadang-kadang saya lihat, pernah sebagian masyarakat kita ni terlalu gairah. Ya, terlalu gairah, mereka lupa ataupun mereka tak mengetahui, tak sedar bahawasanya hukum Islam itu luas. Jadi apabila mereka terlalu gairah, pernah satu ketika saya pernah dengar ataupun diberitakan kat Singapura ni, imam solat Jumaat sampaikan khutbah, lepas tu solat Jumaat, kemudian lepas solat Jumaat ada satu pakcik ni berdiri kat depan. Assalamualaikum para jemaah. Saya rasa bertanggungjawab ni, kalau saya tak sambung, saya tak kongsi ni, saya berdosa ni. Tadi saya rasa imam kita solat Jumaat tak sah. Kenapa nak? Pasal khutbah ni kurang rukun khutbah. Rukun khutbah nak kena memuji Allah, nak kena berselawat ke atas Nabi, nak kena membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat, nak membaca ittaqullah. Dia terlupa nak baca ittaqullah. Ataupun dia kata, imam tadi terlupa nak baca Alhamdulillah. Jadi saya maka demikian, marilah kita ulangi solat Jumaat. Salah. Bukan demikian. Jadi mungkin dia rasa bertanggungjawab kononnya nak jadi hero lah. Kalau tak berapa tak sampaikan ni nanti aku berdosa lah. Nanti semua solat tak sah. Tak. Kalau sempurnalah semua sah. Mungkin kadang-kadang masalahnya dia sendiri yang tak faham. Korek balik, kes sedemikian, awak kata imam tak baca Alhamdulillah. Mengikut sebagian pendapat, Alhamdulillah, memuji Allah tu rukun khutbah. Imam tak baca Alhamdulillah. Ya, saya perhatikan daripada mula. Ini seperti saya katakan, ada orang datang cari kesalahan imam. Imam awak tak baca Alhamdulillah. Apa pula saya tak baca Alhamdulillah? Ketika saya mulakan, saya baca Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Imam awak baca innal hamdalillah, awak tak baca Alhamdulillah. Ini masalahnya kalau kita tak faham. Memuji Allah tu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya innal hamdalillah, segala pujian-pujian untuk Allah. Sama, awak dia tak faham bahasa. Ini contoh. Jadi perkara-perkara begini pernah berlaku. Dia kata, awak imam tak sebut ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah, bertakwa kepada Allah. Imam tak sebut begitu. Tapi imam sebut bertakwa tu, marilah kita mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu juga ada. Ini contoh pada jemaah. Jadi kadang-kadang ilmu kita yang sedikit kita rasa imam salah. Itu contoh. Ya? Dan bahkan mengikut pendapat yang katakan ada rukun-rukun khutbah tu, itu nanti kita akan bincangkan pada salat Jumaat. Itu juga dikhilafkan. Adakah itu menjadi rukun ke tak menjadi rukun, yang penting kita menyampaikan, itu dikhilafkan. Jadi maksudnya para jemaah, kita kena mempunyai ilmu dan berlapang dada. Jangan kita sangkakan apa yang kita belajar tu itulah satu-satunya betul, satu-satunya kebenaran, lain orang semua salah. Seolah-olah Islam hanya satu version sedemikian. Sedangkan ulama mempunyai berbagai-bagai pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita katakan apabila imam tersilap tadi, maka nescaya kita kena perhitungan. Tak boleh ikut imam salah. Senario pertama, kalau kita tak tahu, dia tak tahu, tak ada masalah. Tetapi kalau katakan dia tahu, contoh
Solat pada rakaat yang keempat. Ini dah rakaat keempat dah. Sujud, duduk, sujud. Terus imam pun Allahu Akbar, makmum Allah Akbar, duduk tahiyat akhir. Tetapi imam terus berdiri. Imam telah menambah satu rukun. Sengaja ke tidak? Tak sengaja. Tak ada masalah. Tak sengaja. Apa kita kena buat? Subhanallah. Kita kena Subhanallah. Imam dah tahu Subhanallah, dia sadar, dia kena duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tapi imam pula tak duduk pasal dia tak kenapa pula Subhanallah ni. Subhanallah, subhanallah, kenapa orang kat belakang ni? Ketika imam tak tahu, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Lepas fatihah dia rukuk. Makmum nak buat apa? Kita tengok. Kita yakin tak kita ni 4 rakaat? Yakin tak? 4 rakaat. Saya tahu 4 rakaat. Lepas 4 ini, imam berdiri kat rakaat kelima. Kalau kita memang yakin imam salah, jangan ikut imam. Kita duduk. Tunggu imam. Imam rukuk, i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud sekali lagi. Lepas tu imam tasyahud akhir. Baru kita sambung ikut tasyahud akhir. Pasal imam tadi silap. Solat imam batal ke tidak? Tak batal kalau imam tak sengaja. Menambah rukun fi'li itu rukun perbuatan, menambah atau mengurangkan dengan keadaan tak sengaja dimaafkan. Tak batal solat. Pasal kita tak sengaja. Begitu juga kalau kita solat sendirian. Kita solat sendirian, lepas 4 rakaat, tak tahu ni 3 ke 4. Betul lah. Okey, kita sambung masuk rakaat kelima. Sengaja ke tak? Tak sengaja, Ustaz, terlupa. Tak batal. Tapi kalau kita sengaja berarti aku sengaja nak buat 5 rakaat. Batal. Tak sah. Ya? Jadi kalau kita sengaja, tak sah. Jadi penting ni contoh. Kita solat sendirian ke jadi imam atau sebagainya, kita lepas 4 rakaat. Lepas 4 rakaat, patut tasyahud akhir. Kita pun bangun. Allahu Akbar. Pergi rakaat kelima. Sengaja tak? Tak sengaja pasal tak tahu. Tak tahu tak apa. Dimaafkan. Tetapi lepas rakaat kelima, kita dah tahu kali ini. Kita dah tahu ataupun ada orang yang tahu Subhanallah. Kita dah tahu. Once kita dah tahu, sekarang kita dah berdiri rakaat kelima ni. Apa nak buat? Alang-alang aku dah berdiri, Allah Akbar. Boleh? Tak boleh? Pasal tadi berdiri ni awak tak sengaja. Sekarang awak dah tahu, once awak rukuk pula, berarti awak dah sengaja tambah. Tak boleh rukuk. Apa nak buat sekarang? Sekarang sepatutnya duduk tasyahud akhir. Nescaya lepas berdiri, daripada berdiri tu, terus duduk. Bostan lagi. Sah solat kita. Diri kita tak membatalkan pasal tak sengaja. Kemudian nanti lepas tasyahud akhir, sujud sahwi. Macam mana sujud sahwi akan kita bincangkan tentang tata cara sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada persoalan? Saya awal kalau imam lupa. Okey, bagus. Soalan yang baik. Okey, kita katakan bahawasanya imam kalau lupa dia tak kena tegur. Betul tak? Dan imam kalau lupa rakaat keempat, imam di rakaat kelima tak boleh ikut. Persoalan adalah katakan kita bukan tasyahud akhir. Kita berada pada tasyahud awal. Lepas rakaat kedua, sujud, duduk ni rakaat kedua duduk, sujud yang kedua ni. Lepas tu patut duduk tasyahud awal. Imam tak duduk tasyahud awal. Imam pun Allahu Akbar, berdiri. Makmum, ni panik siap. Apa nak buat? Nak baca Subhanallah tak? Ya? Ikut imam berdiri. Ni patut tasyahud awal ni. Tasyahud awal rukun ke sunat? Sunat. Kalau tertinggal batal tak? Tak batal. Jadi imam tertinggal tak batal. Memandangkan imam tertinggal tak batal, ini bukan rukun. Semua diri.
Ikut. Dan bahkan tak perlu subhanallah. Pasal ini bukan rukun. Jadi kita kena bezakan imam tertinggal rukun atau imam tertinggal sunat. Wallahu a'lam. Baik. Perkara seterusnya. Lepas D apa? W. Sampai bila? Okay, baik. W. Menggantikan imam. Ini kalau imam uzur pula atau imam terbatal ke, imam tersungkur ke atau sebagainya. Jika terjadi sesuatu uzur pada imam ketika sedang mengerjakan solat, contohnya baru teringat bahawasanya diri ini dalam keadaan hadas atau berhadas tatkala sedang solat, maka hendaklah dia menunjukkan seseorang untuk menggantikan tempatnya supaya penggantinya itu menyempurnakan solat dengan para makmum. Seperti saya katakan tadi tak? Baik. Tadi senario tadi yang saya katakan, lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sedar dia tak ada wudu. Baru imam sedar dia belum mandi hadas besar. Solat imam tak sah, solat jemaah semua sah. Jemaah tak perlu ulangi solat. Okay. Tapi senario yang lain satu pula, imam sedang solat, sedang dah Allah Akbar, takbir ihram, dah baca surah Fatihah, surah ketiga, Allahu Akbar, rukuk. Aku lupa dari malam, aku belum mandi hadas besar. Macam mana sekarang ni? Dia tengah rukuk sekarang ni. Nak beritahu ke tak beritahu? Nak beritahu mana ni? Macam mana sekarang? Imam kalau solat, sepanjang solat dia tak teringat, dia terlupa, dimaafkan, tak berdosa. Tapi wahyu datang ketika solat sekarang. Baru dia teringat ketika solat, sama ada sedang berdiri ke, okey, dia dah teringat solat dia batal, dah tak sah. Apa nak kena buat? Ketika rukuk, dia tak boleh terus tinggalkan, pergi, terus balik semua. Kalau dia nak buat demikian, kalau katakan contohnya dia sedang merukuk, dia pergi tinggalkan, rukuk cepat-cepat, balik, silakan, boleh buat. Cuma jemaah mana imam pergi? Jadi sebaiknya apa yang dia buat, dia seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dalam hal dia tidak berwuduk, dia berhadas besar, dia berhadas kecil, terkentut, terkencing atau apa saja sekalipun, batal solat dia, maka dia batal, solat dia telah batal, dia kena panggil, tarik satu orang, kena inform, kena signal, atau signal orang belakang tak faham ni apa ini, memang ping-ping mata buat ni. Jadi waktu penting ada Bilal. Bilal pula, Bilal kadang-kadang part time, baru first day jadi Bilal pula. Aku baru first day jadi Bilal, dia pintar gitu jadi dokter. Terus dia terus mati depan setapak sekolah. Aku nak maju duduk di tapak sampai pilih tempat duduk imam, silakan. Jadi penting yang kat belakang tu kalau ada Bilal, Pak Bilal tahu menggantikan imam. Ya. Kalau tak ada Pak Bilal, tak apa, contoh imam katakan imam beritahu, saya mohon maaf, saya terbatal wudu, harap awak ke depan. Harap Ahmad ke depan. Ahmad apa benda pula, kenapa aku nama aku disebutkan? Okay, Ahmad bila kan? Okay, aku pula ke depan. Aku pula ni. Jadi tak ada orang faham, tak ada orang tahu apa nak buat. Yang kat ujung dia berilmu sedikit, dia terus ke depan. Allahu Akbar. Dia jadi imam. Boleh. Ya. Yang penting satu orang ke depan menggantikan imam. Jadi jika terjadi sesuatu uzur pada imam ketika sedang mengerjakan solat, contohnya baru teringat bahawasanya dirinya dalam keadaan berhadas atau berhadas tatkala sedang solat, maka hendaklah dia menunjuk seseorang untuk menggantikan tempatnya supaya penggantinya itu menyempurnakan solat dengan para makmum. Dari Amr bin Maimun katanya, pada pagi hari ketika Umar ditikam, tidak seorang pun yang memisahkan antara dirinya dengan diriku selain Abdullah bin Abbas. Tidak lama selepas Umar bertakbir, tiba-tiba aku mendengarnya menjerit semasa ditikam.
aku dibunuh atau dimakan oleh anjing. Aku melihat Umar menarik Abdul Rahman bin Auf supaya maju ke depan untuk menggantikan dirinya sebagai imam. Abdul Rahman bin Auf kemudian meneruskan solat bersama orang ramai dengan singkat. Nah, jadi Umar pada ketika itu apabila beliau ditikam, beliau menjerit, kemudian ditarik Abdul Rahman bin Auf ke depan. Maksudnya diperbolehkan. Ini penting bagi imam, bagi makmum, para bidan untuk mengetahui contingency plan kalau berlaku perkara-perkara sedemikian. Dari Abu Huzain katanya, pada suatu hari Ali mengerjakan solat sebagai imam, tiba-tiba keluar darah daripada hidung. Dia segera menarik tangan seorang ke hadapan untuk menggantikan dirinya sebagai imam. Sedangkan dia terus berangsur keluar. Imam tak boleh, imam tarik satu orang, lalu imam keluar, diperbolehkan. Lepas tu kalau imam dah buat demikian, tak perlu kita tempat social media lah. Oh tadi mana tak boleh kasih berlaku. Imam solat kena batal, imam solat terlupa rakaat, tak payah cerita-cerita kan. Ini lumrah manusia buat kesilapan. Ya. Ahmad berkata, jika seorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka keadaan seumpama ini telah pun dicontohkan oleh Umar dan Ali. Tetapi sekiranya imam membiarkan makmumnya mengerjakan solat secara sendiri-sendiri, maka perkara ini pun pernah dicontohkan oleh Muawiyah. Dia pernah ditikam dan para makmum akhirnya mengerjakan solat secara sendiri-sendiri. Sebaiknya ada orang yang menggantikan imam, tapi kalau tak ada orang menggantikan imam, semua katakan tak faham apa nak buat, panik kadang-kadang, semua solat sendiri, silakan. Tapi afdalnya ada orang yang ke depan menggantikan imam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita untuk hari ini. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kita sambung perbincangan seterusnya dengan tajuk X, seseorang yang dibenci menjadi imam kepada suatu masyarakat. Apa hukumnya? Kalau imam pula dibenci, dia ini lagi ke depan menjadi imam. Dia ni dia tidak menjadi imam, contohlah ya. Atau sebab-sebab tertentu. Dibenci itu pun kerana perkara yang dibenarkan syariat atau dibenci yang tak ada kena-mengena hukum. Berbezalah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada pertemuan akan datang. Dan pertemuan akan datang kita akan sambung lepas tu tempat berdiri imam dan makmum. Macam mana nak berdiri kalau lelaki solat seorang dengan seorang lelaki, lelaki dengan perempuan, lelaki dengan isterinya, atau lelaki bukan dengan isterinya dan sebagainya. Macam mana? Perempuan tu nak diri kat mana? Boleh tak perempuan tu berdiri macam lelaki pasal bilik sekarang sempit, tak ada space atau sebagainya. Akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sebelum saya tutup majlis, seperti biasa saya berpeluang kalau yang tadi kita ada soalan atau perkara ini kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Silakan para jemaah. Baik, kalau tak ada apa-apa, pengajian kita ini bagi mereka yang mengikuti kuliah daripada social media, kita telah mula pengajian secara fizikal di Masjid Qasim. Jadi pengajian kita ini insya-Allah moga-moga angka tak naik semula ya. Jadi kalau kita angka seperti biasa, pertemuan kita pada minggu hadapan insya-Allah akan diteruskan semula di Masjid Qasim. Dan untuk jemaah teman-teman yang tak ada yang ingin kita datang ke masjid, mereka boleh datang. Sekarang dah tak perlu buat registration ya. Tanpa registration dan buat masa ni tak ada limit lah. Kerana untuk pengajian di masjid, satu kuliah tu telah ditetapkan oleh pemerintah 1000 jemaah, 1000 orang. Jadi kalau 50, 100, 200 semua tak ada masalah. Mungkin kalau sempit akan dibuka semula kelas, ditambahkan kelas atau sebagainya. Sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.